Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Perdana Menteri ucap tahniah kepada Donald Trump atas kemenangannya dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Datuk Seri Anwar berharap kerjasama rapat dengan Trump dapat memupuk manfaat bersama bagi rakyat kedua-dua negara. Sebagai pengerusi ASEAN 2025, Malaysia berharap Amerika akan menyemarakkan lagi perlibatannya dengan Asia Tenggara selain menggesa Amerika menggunakan pengaruhnya membantu menamatkan keganasan dan kehilangan nyawa di Palestin dan Ukraine. Syarikat Cina zahir minat melabur dan meluaskan perniagaan ke Malaysia menerusi sesi perjumpaan dan meja bulat bersama 31 syarikat berpotensi. Jelas Perdana Menteri, dalam sesi tersebut, beliau dan menteri terlibat memberi penjelasan dan penerangan mengenai dasar serta peraturan pelaburan negara. Hasilnya, syarikat tersebut tunjuk kecenderungan yang sangat positif untuk melabur di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar kini dalam lawatan di China sehingga 7 November. Bayaran akhir sumbangan tunai rahmah STR 2024 secara berperingkat akan bermula esok yang melibatkan 8.7 juta penerima mengikut kategori. Kementerian Kewangan memaklumkan bantuan tunai tambahan sekali bayar sumbangan asas rahmah SARA bagi kategori bukan miskin dan miskin tegar disalur bermula 9 Disember. Manakala baki 700,000 penerima STR dari kumpulan miskin dan miskin tegar akan terus terima bantuan SARA sepanjang tahun. Meskipun tempoh kelulusan sijil halal telah dipendekkan kepada 30 hari berbanding beberapa bulan sebelum ini, kerajaan terus komited perbaiki proses pengeluaran sijil halal. Ke arah usaha itu, Timbalan Menteri JPM Hal Ehwal Agama memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana JAKIM untuk percepat proses tersebut. Ini termasuk tingkatkan bilangan juru audit halal serta bangunkan sistem teknologi baharu selain dalam proses bangunkan sistem My-e-Halal 2.0. Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC telah siapkan laporan kajian mengenai aktiviti kartel melibatkan padi dan beras. Menurut Timbalan Menteri KPDN, kajian termasuk kemungkinan salah guna pendudukan dominan mana-mana syarikat yang kawal bekalan benih, import dan sebagainya. Namun ujarnya, laporan itu belum boleh diperincikan sehingga laporan rasmi didedahkan. Dalam pada itu, Fuziah memaklumkan peniaga makanan terlibat inisiatif menu rahmah kini boleh beli barang keperluan menerusi jualan rahmah madani. Pembelian harus guna kad diskaun menu rahmah. Inisiatif itu sebagai usaha tangani isu khidmat diskaun di pasaraya dengan sistem pembelian yang berbeza. Sepanjang musim tengkujuh, 480 jenis barangan dipantau KPDN setiap hari bagi mengekalkan kestabilan harga. Menterinya berkata, langkah itu bertujuan memastikan bekalan barangan terutama di kawasan berisiko banjir mencukupi dan boleh diakses rakyat. Langkah lain diambil termasuk melantik peruncit daerah terpilih dan pemborong daerah terpilih selain memperhebat dan memperluas program jualan rahmah. Tambah baik prosedur operasi standard SOP bagi aduan kes ajaran sesat termasuk eksploitasi. Demikian tujuan JAKIM bangunkan sistem pelaporan berpusat. Menurut Timbalan Menteri JPM Hal Ehwal Agama, langkah itu dapat pastikan aduan disalur diambil tindakan segera pihak berkuasa berkaitan. Dalam perkembangan sama, 71 pegawai daripada agensi agama dan pelbagai kementerian terlibat dalam program rehabilitasi ahli GISBH. Menurut Ketua Pengarah JAKIM, program menggunakan modul pemulihan yang dibangunkan JAKIM. Turut terlibat dalam program tersebut Jawi, JAIS, Mawib, Pegawai Takmir Negeri-Negeri, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Belia dan Sukan. Pertuduhan menghasut pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik. Pihak pendakwaan hari ini maklumkan Jabatan Peguam Negara masih meneliti representasi Datuk Seri Sanusi Muhammad Noor untuk tarik semula pertuduhan terbabit. Susulan itu, Mahkamah tetapkan sebutan semula kes pada 10 Disember depan untuk keputusan representasi tersebut.
Pasangan pengasas platform fashion dalam talian sambung beri keterangan kepada SPRM di Putrajaya hari ini. Siasatan berkait kerugian pelaburan Khazanah Nasional Berhad dan Pemodalan Nasional Berhad berjumlah 43.9 juta ringgit. Semalam pasangan itu memberi keterangan di SPRM hampir 8 jam. Di Kedah, 3 individu direman 4 hari termasuk aktivis politik bagi bantu siasatan meminta dan terima rasuah daripada pendakwa selebriti. Kesemua lelaki berusia 30 hingga 50-an itu disyaki bersubahat minta wang RM150,000 tetapi hanya terima RM20,000 daripada pendakwa terbabit. Di Kemaman, Terengganu, Timbalan Pengerusi Masjid direman 6 hari bermula hari ini. Ia bagi bantu siasatan pemalsuan kes senarai asnaf bertujuan dapatkan zakat dari sebuah syarikat kebajikan swasta. Penahanan lelaki itu selepas pengerusi masjid serta isterinya turut ditahan 2 hari lalu. Bagaimanapun, isteri pengerusi tersebut dilepas dengan jaminan SPRM. Selepas 3 hari operasi cari lamat, mayat nelayan di Kota Tinggi Johor ditemukan terapung di Sungai Sedili besar semalam. Ketua Polis Daerah memaklumkan, mayat yang ditemui kira-kira 7 km dari lokasi dilapor hilang telah melalui proses pengecaman ahli keluarga. Nelayan berkenaan dilapor terjatuh ke dalam sungai selepas bot dinaiki terbalik. Lelaki orang kurang upaya melecur manakala ibunya pingsan apabila kediaman mereka di Kampung Alor Pasir, Kelantan terbakar malam semalam. Menurut bomba, kebakaran melibatkan 3 buah rumah dengan kemusnahan 90%. Selain 5 lagi kenderaan turut hangus. Op Mega Bersepadu KL Strike Force, 71 parti ditahan dalam serbuan di sebuah pangsapuri Bukit Bintang. Serbuan melibatkan 30 unit kediaman. Hasil serbuan dapati warga asing terbabit tinggal di pangsapuri yang telah diubah suai sehingga jejaskan kebersihan kawasan sekitar termasuk pencemaran bau. Di Johor pula, 75 warga asing ditahan di Iskandar Puteri dan Johor Bahru sejak Ahad lalu atas pelbagai kesalahan. Pengarah Imigresen Johor memaklumkan mereka dipercayai tiada permit sah untuk berada dalam negara serta tinggal lebih masa. Lagi kes tinggal dalam negara secara tidak sah, 18 parti dicekup Imigresen Labuan petang semalam. Ini menjadikan jumlah keseluruhan parti dicekup di kepulauan tersebut 106 orang setakat semalam. 19 majikan turut ditangkap. Tegas pengarah Imigresen Labuan, pihaknya tidak kompromi dengan pengambilan pekerja asing secara tidak sah di negara ini. 40 kes jenayah seksual direkodkan bagi tempoh Januari hingga Oktober di Perlis. Menurut Ketua Polis Negeri, kes rogol bersendirian atau berkumpulan catat 19 kes dan amang seksual 20 kes. Sumbang mahram pula 1 kes. Antara faktor peningkatan perasaan suka sama suka selain pengaruh bahan pornografi di media sosial. Tidak sekadar patuh garis panduan pengurusan salah laku buli KPM, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis turut ambil inisiatif sediakan pegawai perhubungan sekolah terdiri daripada anggota polis sebagai usaha tangani kes buli di sekolah. Pengarahnya memaklumkan jabatan itu tidak akan berkompromi termasuk melindungi mana-mana individu jika terbabit kes buli. Lebih 10 taska dan pusat jagaan di Melaka dikesan tidak berdaftar. Pengarah JKM Negeri berkata, kerjasama dengan agensi Suruhanjaya Syarikat Malaysia turut dilaksana bagi mendapatkan butiran berkaitan operasi taska yang tidak berdaftar. Sepanjang tahun ini, 65 taska dan pusat jagaan telah dikenakan tindakan penguatkuasaan di bawah Akta Taska 1984 dan Akta Pusat Jagaan 1993. Hampir 24,000 atau 20% warga emas di Terengganu menghidapi diabetes. Pengarah Kesihatan Negeri berkata, beberapa inisiatif telah diambil bagi membantu individu mencapai kawalan diabetes yang baik. Antaranya saringan kesihatan di klinik kesihatan dan desa, penubuhan kelab warga emas dan perkhidmatan rehabilitasi. Raja Pemaisuri Agong berkenan kurnia sumbangan kepada 300 asnaf. Majlis pengurniaan sumbangan wang tunai dan bakul makanan berlangsung di Kompleks Darul Kifayah. Dalam titahnya, Raja Zahir Sofia gesa semua pihak berkepentingan memberi perhatian sewajarnya terhadap isu pendidikan di Labuan agar tiada pelajar tercicir dalam arus perdana.
Motek akan semak semula Akta Industri Pelancongan 1992, Akta 482. Timbalan menterinya berkata, untuk tujuan itu, Motek akan adakan perbincangan bersama pemain industri sebelum keputusan dimutamatkan. Turut dipertimbang beri kelonggaran pengecualian pemandu pelancong bas bersiaran bagi beberapa tujuan serta pengusaha boleh mohon pengecualian berdasarkan syarat ditetapkan. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3.0%. BNM memberitahu pertumbuhan global dijangka dikekalkan oleh keadaan pasaran buruh positif, inflasi menyederhana dan dasar monetari yang kurang ketat. Mengenai ekonomi negara, BNM memaklumkan petunjuk terkini menunjukkan ke arah kekuatan yang mampan dalam aktiviti ekonomi, didorong oleh perbelanjaan domestik yang berdaya tahan selain lonjakan dalam aktiviti ekspor. Kuala Lumpur mencatatkan nilai ekspor RM49.5 bilion setakat September, meningkat 4.9% berbanding tempoh sama tahun lepas. Pertumbuhan positif itu dipacu oleh sektor utama termasuk keluaran petroleum bertapis, litar elektronik bersepadu dan kelengkapan telekomunikasi, alat ganti dan aksesori. Sementara itu, kedudukan Kuala Lumpur sebagai bandar paling pintar dunia melonjak ke tempat 73, naik 16 anak tangga berbanding tangga ke-89 tahun lepas. Menteri Digital berkata ia membukti inovasi bandar Malaysia yang semakin berkembang serta usaha aktif kerajaan yang bergerak ke hadapan dengan pelbagai rancangan dan inisiatif. Syarat pengisian yang beri impak besar kepada negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, khususnya di rantau Asia. Menteri Komunikasi Zahir rasa besar hati selepas tamatkan lawatan kerja 3 harinya ke Turkiye. Fahmi turut berkesempatan bertemu dengan anggota Kabinet Turkiye, Palestin dan Emirat Arab Bersatu. Malaysia akan terus jalinkan kerjasama erat dengan rakan-rakan antarabangsa bagi tingkatkan pelaburan asing sekaligus pacu ekonomi negara ke tahap lebih baik. Susulan kemenangan sebagai Presiden baharu, Donald Trump ucap terima kasih kepada rakyat Amerika Syarikat atas pemilihannya. Dia berikrar untuk perjuangkan setiap rakyat dan membantu Amerika Syarikat pulih kembali. Kemenangan itu akan menjadikan Trump satu-satunya Presiden Amerika yang berkhidmat dalam penggal tidak berterutan selepas Grover Cleveland yang berkhidmat 2 penggal. Dalam pada itu, hampir 30 ancaman bom palsu menyasarkan lokasi berkaitan pilihan raya di seluruh Amerika Syarikat. Menurut laporan, kira-kira 17 ancaman bom palsu disasarkan ke negeri Georgia. Pegawai kini berusaha untuk mengesan punca ancaman palsu yang dipercayai sebagai sebahagian daripada usaha asing untuk mengganggu proses pilihan raya. Setakat ini, FBI mengesahkan tiada satu pun daripada ancaman itu dianggap sebagai ancaman yang sahih. Jerman dan Somalia akan bekerjasama memperkukuh proses pengusiran migran dari negara Afrika Timur itu. Perkara itu disahkan semasa pertemuan bersama Presiden Somalia dan Chancellor Jerman di Berlin. Kedua-dua pemimpin bersetuju bahawa migran yang tidak mempunyai hak sah untuk tinggal di Jerman akan dihantar pulang. Pengusiran akan tertumpu terutamanya kepada penjenayah. Terdapat sejumlah 65,000 warga Somalia yang tinggal di Jerman. Seramai 89 orang masih hilang akibat banjir yang melanda wilayah timur dan selatan Sepanyol. Usaha mencari puluhan mangsa masih diteruskan. Setakat ini, jumlah korban adalah 218 orang. Hampir 15,000 anggota tentera dan polis dikerah untuk mencari mangsa serta memulihkan kebersihan dan perkhidmatan asas di kawasan yang terjejas. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.